Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada kamu semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share serta beri komen di dalam channel ini. Bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe, saya mohon bantuan kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya saya dapat bersemangat untuk memberikan konten-konten, berita-berita, ulasan-ulasan terkini untuk politik negara Malaysia dan juga pelbagai lagi ulasan-ulasan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, kita masih lagi menantikan Menteri Kabinet yang bakal diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan, ada satu kejutan terbaru, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dijangkakan tidak ada dalam senarai kabinet kali ini. Pertama, mengapa mereka dijangka tidak ada dalam senarai kabinet? Kerana mereka berdua memang sudah diketahui secara umum bahawa mereka secara terbuka tidak setuju untuk bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga untuk bergabung dengan DAP. Kejutan besar jika Ismail Sabri dan juga Hishamuddin Hussein jadi Menteri Kerajaan Perpaduan. Diterbitkan di BH Online 29 November. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga bekas Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mungkin dijangkakan, mungkin kemungkinan besar tidak akan terpilih dan tidak akan tersenarai untuk menyertai jemaah menteri baharu daripada Kerajaan Perpaduan 2022 diterajui oleh Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, kata satu sumber. Jika mereka terpilih, ia akan menjadi satu kejutan yang hebat, katanya. Walaupun Ismail dan Hishamuddin masing-masing telah menjadi menteri sejak tahun 2008 lagi dan 1998. Lebih berpengalaman dalam kerajaan berbanding kebanyakan ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Walaupun mereka dikatakan lebih berpengalaman, lebih lama sudah di dalam kabinet, tetapi dijangkakan mereka tidak akan berada di dalam senarai menteri, jemaah menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut laporan daripada AFMT, kedua-dua pemimpin UMNO itu telah dilaporkan secara meluas telah mengambil pendirian menentang kerjasama parti mereka Barisan Nasional UMNO dengan Pakatan Harapan. Kata sumber itu, jadi jika mereka dilantik untuk menganggotai jemaah menteri, ia satu kejutan besar, kata sumber yang enggan dinamakan itu. Katanya, saya yakin malah penyokong Anwar yang paling kuat dan akan merasakan pelantikan Hishamuddin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam jemaah menteri sesuatu yang membingungkan. Dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Hishamuddin Hussein ialah Menteri Kanan bagi Keselamatan dan Menteri Pertahanan. Ketika berlakunya kebuntuan politik selepas pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu, Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata beliau berpegang teguh kepada pendiriannya, iaitu menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Katanya pada 21 November yang lalu, beliau tidak akan mengubah pendiriannya walau seinci pun dan sanggup untuk dipecat oleh UMNO, daripada UMNO oleh pihak yang sebelum ini menganjurkan prinsip tolak Anwar, tolak DAP. Pada hari berikutnya, Ismail juga berkata beliau tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan dalam apa juga keadaan. Berikutan pengumuman BN untuk membentuk blok pembangkang parlimen dan tidak menyokong mana-mana dua gabungan yang bersaing ketika itu untuk memerintah, iaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Walau bagaimanapun, BN selepas itu telah bersetuju untuk menyokong Kerajaan Perpaduan yang akan ditubuhkan oleh Anwar, yang juga adalah pengurus CPH. Maafkan saya, yang dilantik menjadi Perdana Menteri pada Khamis yang lalu. Timbul persoalan mengenai 10 ahli parlimen BN yang mulanya menyokong usaha Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Difahamkan bahawa 10 ahli parlimen itu mendakwa mereka telah diperdaya oleh pemimpin kanan UMNO untuk menyokong Perikatan Nasional. Jadi, mereka, iaitu 10 ahli parlimen,
masih dalam pertimbangan untuk disertakan dalam jemaah menteri, kata sumber itu. Sumber itu menambah lagi, tetapi pemimpin yang mengelirukan mereka harus bertanggungjawab, kata sumber itu. Anwar Ibrahim dijangkakan akan menamakan dan mengumumkan anggota jemaah menteri beliau dalam masa beberapa hari. Dan kita jangkakan itu akan diumumkan pada hari ini selewat-lewatnya atau besok pada selewatnya. Beliau mengetuai kerajaan perpaduan yang terdiri daripada PH, BN, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Raja Sabah dengan sokongan ahli Parlimen daripada Muda, Warisan dan Parti Bangsa Malaysia serta daripada Bebas. Okey, jadi apa pendapat kamu? Patutkah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein tidak disenaraikan di dalam jemaah kabinet, ataupun mereka sepatutnya disenaraikan kerana pengalaman mereka yang sudah cukup lama mungkin dapat membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk mentadbir kerajaan Malaysia dengan lebih baik? Pada pendapat saya secara peribadi, sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, itu tiada masalah. Dia melantik pun okey, tidak pun okey. Sekiranya dia tidak melantik mereka sebagai menteri, itu bukan satu yang amat sukar kerana masih banyak lagi yang berpotensi yang boleh diketengahkan daripada Barisan Nasional dan UMNO untuk menjadi menteri. Manakala secara etikanya lebih baik jangan melantik mereka. Kerana apa? Kerana mereka sudah menyatakan pendirian mereka bahawa mereka tidak boleh bekerja bersama dengan Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim. Jadi mengapa harus ambil risiko kalau mereka tidak dapat memberikan sepenuh hati, tidak dapat memberikan sepenuh raga, jiwa dan raga untuk negara Malaysia bersama dengan Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu lebih berisiko pada pendapat saya. Sekiranya mereka berdua tidak disenaraikan dalam menteri, itu tidak memberikan apa-apa pun masalah yang besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana jumlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang sudah cukup lebih daripada 112. Sekiranya mereka berdua menarik diri pun daripada menyokong Anwar Ibrahim pun, mereka tetap tidak dapat juga menggugat jawatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sama ada mereka dilantik atau tidak, pada pendapat saya tiada apa-apa masalah. Cuma secara peribadi lebih baik janganlah. Kenapa? Supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pening-pening kepala nanti. Lepas tu nanti susah juga kalau sudah jadi dalam menteri kabinet tapi tidak ada chemistry, tidak dapat bekerja dengan sepenuh hati, itu lebih susah. Nanti yang merana rakyat juga. Yang susah Datuk Seri Anwar juga, yang susah pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya mohon minta tolong tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.